Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Kita masih lagi berada dalam ruangan majlis ilmu yang hari ini kita bersiaran dari Masjid Wilayah Persekutuan Jalan Duta Kuala Lumpur ini. Dalam program kita lihat bahawa banyak program yang telah dianjurkan oleh pihak Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi ini. Jadi untuk pertemuan malam ini kita akan membincangkan satu tajuk yang bersempena dengan hari ini 1 Februari 2021. Hari ini semua orang tahu bahawa hari ini adalah hari sambutan Wilayah Persekutuan, ya. Dan juga dengan bersempena dengan itu juga saya ingin juga mengambil peluang ini untuk mengucapkan tahniah kepada pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Ajib Ismail, juga Mufti Wilayah Persekutuan Cabut Samahah Datuk Dr. Luqman Haji Abdullah atas pengundian gelaran Datuk sempena dengan sambutan Hari Wilayah pada hari ini. Tahniah kami ucapkan, ya. Jadi pada kali ini kita akan membincangkan tajuk tentang kota bercahaya, ya. Yalah, kalau kata kita berada di sebuah kota, bukan hanya kepada orang yang bercahaya, termasuk juga kita hendakkan semua yang berada di kota ni, termasuklah yang berada di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, termasuk juga Labuan, mesti juga bercahaya, semuanya bercahaya. Kita ambil sempena dengan bagaimana baginda Rasulullah SAW membangunkan kota Madinah itu sebagai kota yang bercahaya, ya. Jadi untuk nak membincangkan tentang tajuk kota yang bercahaya pada hari ini, di sebelah kanan saya adalah dua orang ahli panel yang saya kira tidak perlu saya nak memperkenalkan lagi, tapi anggota adab untuk kita berbicara dalam ilmu ini, kita mesti mengenalkan siapakah yang akan menyampaikan ilmu ini. Yang berada di sebelah kanan saya ialah Datuk Dr. Haji Zahazan Muhammad sebagai pengarusan Telaga Biru Sdn Bhd. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sihat tuan? Alhamdulillah baik. Walaupun berada dalam suasana PKP, tapi masih lagi juga berasa ceria, bertenaga, sempat jugalah bersama dengan kita pada malam ni. Ya? Dan juga di sebelah kiri saya ialah yang Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail, pensyarah di Akademi Penyiaran Islam Universiti Melaya. Assalamualaikum Prof. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kan, walaupun kita kata kita tidak bersemuka, tapi ilmu itu tetap juga sampai, ya, insya-Allah. Jadi kalau kita berbicara tentang kota yang bercahaya ni lah, kita ambil daripada ibrah kepada hijrahnya baginda daripada Mekah kepada kota Madinah. Jadi daripada situlah kita lihat bagaimana baginda membangunkan kota Madinah ini bukan hanya menggunakan sebarang tenaga peperangan, hanyalah membangunkan jiwa-jiwa yang orang yang berada di kota Madinah itu. Jadi Datuk, kalau kita nak ambil ibrah daripada penghijrahan baginda daripada Mekah kepada Madinah ini, ya. Kalau kita nak lihat, nak dikaitkan dengan ibrah yang ada pada hari ini, bagaimana kita boleh mengambil pengajaran daripada sudut hijrahnya dan juga membangunkan kota yang disebut sebagai wilayah persekutuan ini. Datuk, silakan. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang bahagia moderator kita pada malam ni yang dihormati Prof Dr. Sharifah Hayati dan para penonton yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Tak lupa kepada pengarah Jawi bersama-sama kita, Datuk Muhammad Haji Ismail, dan semua hadirin hadirat walaupun tak hadir bersama-sama kita pada malam ni di masjid, tapi hadir dengan kita dengan hati-hati dan perasaan mereka. Jadi tuan-tuan perempuan yang dimuliakan Allah sekalian, pertamanya kalau kita lihat bila kata para ulama tafsir, ya, kalau kita baca ayat dan surah Al-Isra yang digalakkan untuk kita baca tiap-tiap malam tu, sebenarnya Rasulullah SAW membaca ada beberapa surah pada tiap-tiap malam, antaranya surah Isra, ya, begitu juga surah Zumar. Jadi dalam surah Al-Isra ni kalau kita lihat satu ayat, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wahai Tuhan, katakan wahai Tuhan, masukkan aku masuk yang baik, yang benar, dan keluarkan aku di tempat keluar yang benar, dan jadikan aku ni sentiasa mendapat bantuan daripada-Mu. Sebahagian daripada ulama tafsir mengatakan kalau kita lihat ayat ini, Nabi kita SAW keluar dari kota Mekah kemudian masuk ke Madinah.
Tapi kenapa dalam laras ayat itu Allah menyebutkan Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kenapa Allah menyatakan masukkan aku tempat masuk yang benar, keluarkan aku tempat keluar yang benar, sedangkan Nabi keluar dulu baru masuk. Tapi kenapa dalam ayat ini Allah menggunakan perkataan masukkan? Jadi ada beberapa tafsiran para ulama, antaranya yang mengatakan bahawa ia merujuk kepada peristiwa yang bakal berlaku kelak, bahawa Nabi tetap akan kembali ke kota Mekah. Walaupun keluar pada masa itu, tapi akan masuk semula ke situ. Itu antara banyak para ulama tafsir mengatakan demikian. Merujuk kepada Mekah akan dimasuki oleh Islam juga satu masa kelak, dan itulah yang berlakunya Fathu Mekah. Yang kedua mengatakan bahawa memang benar tempat yang dimaksudkan itulah Madinah. Jadi keutamaan Madinah itu ternyata dalam ayat ini sehingga diawalkan oleh Allah disebut sebutannya. Kalau kita perhatikan tuan-tuan, ada banyak ayat dalam Quran dan juga hadis yang menunjukkan kepada hijrah. Contohnya dalam surah An-Nisa yang lain, waman yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka Allah akan beri kepadanya nikmat yang banyak dan juga akan mengecewakan musuh-musuhnya. Ya, walaupun ayat ini turun mengisahkan tentang perjalanan Nabi SAW berhijrah itu, tapi juga kena pada kita. Kuala Lumpur ni adalah tempat penghijrahan ramai orang dan berjaya kat sini, terutamanya orang Kelantan, Ustaz Amri. Ya ke? Prof, betul ya, dan orang Melaka macam saya, orang Johor macam Prof. Ustaz Amri orang mana? Saya faham. Orang Pahang, tengok kan. Jadi Kuala Lumpur ni menjadi tempat pertemuan untuk kita melihat dan mengenal pasti, memperkembangkan potensi diri kita masing-masing. Jadi kalau kita lihat dalam peristiwa hijrah Nabi kita SAW, apakah perkara yang penting untuk kita kaji kat situ? Kita mengkaji dalam sirah Ibn Hisham sebagai contohnya, dan ditahqiqkan oleh para ulama dalam kitab-kitab sirah mereka. Ya, contohnya Sayyid Abdul Hasan Ali An-Nadwi dengan kitab beliau Sirah An-Nabawiyah, menceritakan bahawa Nabi kita SAW bila Nabi nak berhijrah, ada dua peristiwa perjanjian yang berlaku di antara umat Islam dari kota Madinah, pada masa itu namanya Yasrib, yang datang menemui Nabi dalam peristiwa namanya Al-Bai'ah Al-Ula, Baitul Aqabah, yang pertama dan yang kedua. Sehingga yang pertama tu dipanggil Bai'atul Nisa, yang kedua tu dipanggil Bai'atul Harb. Jadi kat sini merupakan satu laluan landscape ataupun platform yang telah diadakan oleh Nabi kita SAW untuk mewujudkan satu kesedaran kepada umat Arab yang ada di kota Madinah, yang pada masa itu mereka sering berperang. Ada satu perangan yang direkodkan sejarah namanya Yaumul Bu'ats, yang menyaksikan perbalahan di antara kaum Aus dan juga Khazraj, dan tempoh yang panjang, sehingga mati ramai orang di dalam peperangan tersebut hanyalah disebabkan perselisihan kecil saja kalau kita perhatikan. Dan yang mengapi-apikan perbalahan itulah orang Yahudi sebenarnya. Jadi perkara yang penting disebut oleh juga Muhammad Said Al-Buti, Syekh Syahid Said Ramadan Al-Buti, mengatakan bahawa perkara utama yang menjadi agenda Nabi untuk membangunkan Madinah, dan ia juga penting dalam kita nak menjadikan Kuala Lumpur ni kota bercahaya. Nombor satu, kena cahayakan hati kita dengan ilmu sebenarnya. Betul. Itu sebab Nabi mengutuskan, kalau kita perhatikan mula-mula sekali Nabi hantar siapa? Mus'ab bin Umair, untuk menjadi Nabi punya muqri, dan juga As'ad bin Zurara yang merupakan seorang sahabat daripada suku Khazraj yang ada di Madinah, untuk mengajar umat Islam di sana. Sehingga dikatakan dalam kitab sirah itu, semua rumah, tidak meninggalkan satu rumah pun, mereka semuanya masuk cahaya Islam kat situ. Kenapa? Kerana percikan spark yang berlaku itu, orang Arab sana mempunyai persediaan untuk masuk dalam agama yang dibawa oleh Nabi kita SAW, kerana ada banyak faktor lah. Tapi perkara utama kerana ilmu yang disampaikan. Jadi kalau kita baca kisah bagaimana ketika Mus'ab bin Umair ni nak bertemu dengan dua orang, kalau dua orang ni masuk Islam di Madinah, maka semua orang penduduk Madinah akan masuk Islam. Siapakah mereka? Yang pertama namanya Usaid bin Khudair, yang kedua nama Sa'ad bin Mu'az. Dua ini punya pengaruh yang besar. Jadi ketika Mus'ab bin Umair menawarkan kepada Usaid bin Khudair, kau dengar dulu aku cakap, kalau apa yang aku cakap ini betul, kau ikut. Kalau benda ini salah, kau jangan ikut. Kau kan orang bijak. Maka Mus'ab bin Umair pun menceritakan tentang Islam satu masuk dalam hati Usaid. Lalu beliau kata, Masya Allah, ini benda yang baik. Kalau begitu, baik aku masuk Islam. Apa cara aku nak masuk Islam? Maka kau mandi. Kemudian dengan berita itu dikatakan kepada Mus'ab bin Umair yang merupakan mu'allim yang Rasulullah utuskan ni, ilmu, kita cerita ilmu untuk bangunkan satu tempat itu. Maka Mus'ab bin Umair diberitahu oleh Usaid bin Khudair bahawa engkau kena jumpa orang kedua yang pengaruhnya besar di kalangan penduduk Madinah. Kalau engkau bawa dia masuk Islam, semua kabilahnya masuk Islam. Siapa orang itu? Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az seorang yang handsome, yang hebat, yang bijak. Juga ketika bertemu dengan Mus'ab bin Umair, asalnya dia keberatan untuk menerima. Tapi bila dia mendengar satu-satu lantunan ilmu dan juga dia punya
proses untuk apa yang kita panggil SOP ke benda ke, flow dia, dan dia melihat benda ni baik lah, benda ni memang serasi lah, benda ni memang aku dah buat lah, masuk Islam. Jadi apa yang saya nak cerita kepada tuan-tuan, kejayaan untuk menjadikan tempat ini bercahaya bukan banyak lampunya, tapi banyak hati yang diterangi dengan ilmu yang perlu menjadi pemangkinnya. Kesedaran orang kepada ilmu, kecintaan kepada ilmu yang perlu dibangunkan. Ya, alhamdulillah di peringkat Jawi saya percaya bahawa kepimpinan Datuk Ajib ada banyak masjid yang telah memandakan majlis ilmu. Walaupun masjid tak dibuka, tapi ustaz-ustaz bersiaran di bawah penajaan Jawi, masya-Allah, ini satu perkembangan yang baik. Ya, mudah-mudahan selepas ni kita dapat dengan kuliah-kuliah berkitab dan ada target-target yang kita untuk kita capai nanti itu, insya-Allah. Okey. Terima kasih banyak Datuk atas perkongsian yang sangat bermakna. Yang penting yang saya nak sebutkan adalah bercahayanya kota itu bukan kerana lampunya, kerana nur hati yang ada dalam jiwa-jiwa insan ini. Jadi saya juga mengharapkan kepada sahabat-sahabat maya kami, sahabat maya-maya, sahabat maya saya, sahabat maya Datuk, sahabat maya Prof, juga diharapkan tag lah, share lah FB Jawi ini untuk dicapai kepada sahabat-sahabat yang lain. Jadi saya mengharapkan sahabat-sahabat maya kami yang berada di luar sana, pastikan anda tag sekurang-kurangnya 10 orang. Ya, pastikan tag nama sahabat-sahabat friend kita ni sekurang-kurangnya 10 orang, supaya dapat disaksikan, dapat dilihat kepada sahabat-sahabat yang lain. Maknanya kita nak sebutkan bahawa ilmu tanpa temu ni akan sampai di mana jua pun juga kita berada. Itu penting ya. Selagi saya sebutkan, tagkan sekurang-kurangnya 10 sahabat maya anda yang lain. Tag sekarang ya, tag sekarang, dan juga sila tuliskan nombor 1 jika anda setuju dengan saya bahawa ilmu tanpa temu ni sangat bermakna untuk kita nak sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain, insya-Allah ya. Yang kedua tag tag 10 sahabat sekarang ya. Termasuk jugalah kepada yang berbahagia pengarah Jawi pun juga kena tag lah kepada sahabat-sahabat yang lain, insya-Allah. Datuk dan Datuk pun juga ada di sini hari ni, insya-Allah ya. Sebab kita nak mencapai target yang lebih tinggi, sekurang-kurangnya 1000 sahabat-sahabat maya akan menyaksikan kami yang bersiaran di Masjid Wilayah pada malam ni, insya-Allah ya. Baik, saya nak pergi kepada Prof. Yalah, kalau kita lihat Datuk lebih kepada bagaimana kota itu bercahaya dan juga peranan yang dimainkan oleh pemimpin sendiri. Jadi kalau sebuah kota tanpa rakyatnya, tanpa jiwa yang bercahaya ini, maka jiwa yang bercahaya mestilah orang kata mempunyai peranan-peranan yang tersendiri. Jadi bagaimana kita lihat Islam mengajar kita ini bertoleransi, hidup bermasyarakat, apatah lagi dalam keadaan-keadaan yang PKP hari ini, macam-macam orang yang mempunyai stres sebagainya. Jadi bagaimana pandangan Islam melihat kepada faktor ini, Prof? Baik, terima kasih banyak kepada moderator kita Ustaz Amri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kepada panel gandingan berbicara pada malam ini yang berbahagia Datuk Dr. Zazan, begitu juga kepada penganjur kita Datuk Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Datuk Ustaz Muhammad Ajib, Ismail, Tuan Imam, ahli Jawatan Kuasa Masjid yang dapat bersama dengan kita, dan seluruh sahabat-sahabat maya yang Ustaz sebutkan tadi, netizen kita semua yang dapat bersama-sama mengikuti bual bicara forum kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya ingat kita rafakkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Berikan kepada kita ruang ini, ruang untuk kita sama-sama melanjutkan pengetahuan kita, kesedaran kita, keimanan kita, kerana sesungguhnya yang disebut bandar bercahaya tadi dah bincang, Datuk dah bincang, Ustaz dah sebutkan. Kalau disebut bandar bercahaya, mungkin kita teringat Madinah Munawwarah
Dalam bahasa Arabnya Madinah Bandar Munawwar. Munawwarah, Madinah Munawwarah, bandar yang bercahaya, walaupun kita bukan berada di kota Madinah yang disebutkan hijrah pada tahun 622 Masihi dahulu. Bukan kita berada di Masjidin Nabawi pada ketika ini yang salatnya lebih baik 1000 kali daripada tempat lain kecuali Masjidil Haram. Bukan kita berada pada makam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab kalau sebut Madinah Munawwarah itulah yang terbayang di fikiran kita, ustaz kan. Kita terbayang payung automatik yang buka sebelum subuh. Sebelum subuh 2 atau 50 yang begitu cantik yang kita semua merinduinya. Tetapi kita juga berada dalam Madinah Munawwarah dengan maksud yang Allah sebut di dalam Al-Quran, lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kita juga boleh berada dalam negara, dalam wilayah kita, wilayah persekutuan ni, boleh berada dalam negara yang mudah-mudahan dengan berkat iman dan takwa Allah cucurkan kepada kita rahmat yang begitu banyak, insya-Allah. Sebab itulah saya fikirkan bahawa kalau ustaz kata bagaimana bandar boleh bercahaya dengan peranan masyarakat, seperti juga yang disebut oleh Datuk Dr. Zahazan tadi, tak ada bandar kalau tak ada masyarakat. Betul. Tak ada negara kalau tak ada masyarakat. Bahkan kaedah fiqh menyebutkan tasarruful imam 'ala ar-ra'iyah, syada 'ala ar-ra'iyah, manutun bil maslahah. Maslahah pun masyarakat, rakyat. Pergerakan pemimpin takbir urus negara, pemerintahan itu ke atas rakyat, ke atas masyarakat adalah berlandaskan kepada maslahah. Maslahah pun tak ada cerita kalau tak ada orang, tak ada masyarakat. Sebab maslahah yang diceritakan yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pembinaan kota Madinah yang ditukar daripada nama Yasrib kepada Madinah, dengan pembinaan masjid tu pun untuk masyarakat, dengan piagam Madinah yang sebanyak 47 fasal yang menggabungkan semua kaum yang ada, sehingga disebut ummatan wahidah itu pun kerana masyarakat itu. Jadi kita tak boleh kata bahawa hidup kita ni tak boleh tak ada masyarakat, senang itu. Kena ada masyarakat. Perkataan masyarakat tu pun datang daripada bahasa Arab tu, syaraka yusyariku. Hidupnya kita saling kongsi atas sama lain. Tapi apa asasnya? Bagi kita nak menjadikan Madinah Munawwarah kita ini, maka asasnya sudah tentu seperti ayat yang saya bacakan tadi itu, amanu wattaqau. Itulah asasnya. Kita beriman dan bertakwa. Lagi-lagilah kata ustaz, dalam keadaan hari ini, dalam keadaan PKP, pandemik, sebab maksud takwa tu apa? Gitu kan. Disebut banyak maksud takwa. Antaranya ialah ar-ridha bil qalil. Kita boleh reda, kita boleh tenang, kita boleh terima walaupun dalam keadaan ketidakcukupan. Kita berada dalam keadaan ketidakcukupan. Ramai masyarakat kita dalam keadaan merintih, tak cukup. Bukan sekadar tak cukup wang ringgit, tak cukup perjumpaan. Ini kan tengok masjid kita ni, tak cukup jemaah, tak cukup banyak, tak cukup. Serba ketidakcukupan. Tetapi Allah menguji kita. Ya Allah, aku hidup kalau sekarang umur dah 52, 51. Berapa puluh tahun aku hidup dalam keadaan cukup, dalam keadaan sedang, dalam keadaan apa nak, alhamdulillah dapat. Ialah dalam quote and quote kita punya perasaan saya kan, dalam apa yang kita tengok. Baru dalam PKP setahun lebih ni kita diuji dengan ketidakcukupan. Nak pergi jauh tak boleh, nak pergi tengok mak abah lah tak boleh, nak pergi macam-macam tak cukup. Dengan sebab itu, satulah kita ingatkan balik diri kita ya. Pertama sekali mestilah ada rida yang kuat dalam hati kita, sehingga Imam Asy-Syafi'i mengatakan, riwayat menyebutkan, bagaimana kau nak mengatakan kau rida? Kau rida ialah apabila kau rasa tenang ketika kau mendapat nikmat, dan kau boleh tenang ketika kau berada dalam kekurangan. Tenangnya engkau ketika engkau gembira kau dapat nikmat,
dan gembira dan tenangnya engkau ketika engkau berada dalam kesulitan. Jika kau boleh berada dalam kedua-dua keadaan itu, dalam keadaan yang tenang, kau sebenarnya telah mendapat reda itu. Alhamdulillah. Yang keduanya betul lah Ustaz, bukan sekadar reda dengan maksud duduk sahaja tak buat apa-apa, tetapi kita alatul, kita teruskan berusaha. Kerja macam biasa, buat, gigihkan apa-apa. Ekonomi kita sekarang ni, kita pun tahu banyak yang diberhentikan kerja, banyak yang tak cukup pendapatan, segala kekurangan. Usaha lagi, terus lagi, cari lagi, bincang lagi. Ya, syukur Alhamdulillah, musaadah banyak, bantuan-bantuan banyak seperti yang Ustaz sebutkan tadi. Ramai orang-orang kita yang begitu peka kepada orang, bantu sekadar yang kita mampu bantu. Dan inilah yang membangunkan kota Madinah itu sendiri. Dengan Abdul Rahman bin Auf, ada orang buat kajian berapa banyak dia bantu agama Islam ketika dia bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia kira gram emas tu, mungkin Datuk boleh cerita berapa gram emas yang dibagi, 500 lebih gram emas pada ketika tu. Kalau dia nilaikan dengan duit kita, berjuta agaknya. Itu dengan nilaian dia pada ketika itu. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain, dengan wakafnya, dengan kebun bayruhanya, dengan macam-macam. Masing-masing yang digambarkan dengan pengorbanan yang tinggi, macam dalam surah Al-Hajj ayat 11, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka ni sanggup berkorban walaupun dia sendiri memerlukan apa yang dia nak. Tinggi sebenarnya pengorbanan itu. Kalau kita tidak dapat melakukan semuanya, kita tidak meninggalkan semuanya, kita mengambil berat tentang masyarakat kita, mereka yang ada di keliling kita terutamanya, kan Ustaz. Dan sebab itu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan kita dalam keadaan reda, dalam keadaan tenang. Sebab kajian menunjukkan orang yang tenang, Ustaz, akan kerjanya lebih baik, akan performance-nya, prestasinya lebih baik, akan positive thinkingnya lebih tinggi. Dan ini semua akan membantu kita untuk melalui kehidupan yang lebih baik, terutama dalam musim COVID ini. Dan saya nak tutup saja Ustaz, sebagai tanda kita sebagai masyarakat yang prihatin antara satu sama lain, membantu dengan apa kudrat yang kita ada, dengan apa bentuk bantuan, tak dapat dengan wang ringgit, dengan doa Ustaz, kan. Ini sangat penting kita doakan masyarakat kita, jangan kita anggap benda tu tidak ada nilai. Kita ambillah doa dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat, iaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Kita doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala sama-sama, dengan berkat tawakal kita dan usaha kita, dengan berkat taubat kita kalau ada dosa kita, apa-apa yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta Allah taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa ilaika anabna wa ilaikal masir, dan kita yakin kepada Allah juga kita akan kembali. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Prof yang mana memberikan pengajaran kepada kita, walaupun kita berada di mana juga pun, apatah lagi kita berada di kota yang bercahaya, kota yang penuh dengan cabaran ni, apatah lagi dalam keadaan yang COVID-19, PKP ini. Maka dalam hal ini, sebagaimana yang Prof sebutkan, kena reda, kena tenang. Walaupun kita dalam keadaan yang reda, tapi usaha kena lakukan. Termasuk jugalah kepada orang yang adanya kemampuan. Ambillah ciri-ciri yang Prof sebutkan, ciri-ciri kepada Abdul Rahman bin Auf yang banyak membantu kepada insan-insan yang kurang. Jadi kita yang ada kelebihan ini, maka membantulah kepada sahabat-sahabat masyarakat yang lain yang ditimpa musibah ini. Baik, Atuk, dan juga saya ingin juga sebutkan selagi kepada sahabat-sahabat maya kita, jika adanya pandangan, adanya persoalan yang ingin diajukan kepada dua orang ahli panel kita ini, bolehlah ditaipkan, diberikan dalam ruangan komen itu, untuk kita memberikan kepada bersama panel untuk nak menjawab apa juga persoalan yang kita bincangkan tentang tajuknya kota yang bercahaya pada malam ini, ya. Jadi kalau kita lihat antara peristiwa yang dikenang dan juga dimodulkan, dibukukan adalah perjanjian. Apa juga hidup ni, atau kita mesti ada agreement lah. Kan? Apa juga hidup mesti ada agreement, ya. Jadi antara agreement yang cukup besar dalam sejarah Islam ini adalah Piagam Madinah sendiri. Itu juga merupakan landscape yang boleh kita rujuk untuk nak membangunkan kepada bandar-bandar yang lain, termasuklah dalam bandar yang disebut sebagai wilayah persekutuan ini.
Jadi kalau kita ambil peristiwa itu tu, jadi kalau kita nak aplikasikan dalam realiti hari ini, apatah lagi dalam zaman yang penuh mencabar ni, bagaimana kita nak mengambil rujukan itu untuk kita nak praktiskan, nak amalkan dalam realiti pada hari ini tu. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz Amri dan juga Prof Sharifah dan para penonton yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Pertamanya kalau kita lihat, untuk menjadikan masyarakat ni duduk di bawah satu naungan, adanya ketaatan, adanya kesetiaan, memanglah kita kena ada satu perjanjian. Dan bijaksananya Rasulullah SAW di bawah pimpinan wahyu, bila Nabi sampai kat Madinah, seperti yang Prof gambarkan tadi, perkara utama yang Nabi lakukan adalah membina masjid Quba sebelum masjid Madinah itu sendiri sebenarnya. Ya, sampai Allah turun ayat dalam masjid sisa ala taqwa min awal yaumin ahad taquma fi rijalu yuhibbuna yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Sungguhnya masjid yang paling baik, masjid yang dibina oleh orang yang bertakwa ni, orang yang suka menyucikan diri. Allah suka kepada mereka yang menyucikan diri. Ya, dan bila kita lihat apa yang Nabi SAW lakukan selepas itu, mempersaudarakan sahabat-sahabat Ansar dan juga Muhajirin. Ya, sehingga mereka tidak ada keluh kesah, tak ada rasa tertekan, rasa takut dan sebagainya. Ya, bahkan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang memang asalnya dari Madinah, beliau ni berhijrah banyak tempat sehingga akhirnya ditangkap dan dijual menjadi hamba kepada seorang Yahudi di Madinah, pun Nabi anggap dia sebagai seorang Muhajirin, dan Nabi telah persaudarakan dia dengan Abu Darda. Dan begitu juga kita lihat Abdurrahman bin Auf yang punya bakat perniagaan yang telah diketahui oleh Nabi persaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' contohnya. Ya, Rasulullah SAW sendiri telah duduk di rumah sahabat yang mulia bernama Abu Ayyub, Ummu Ayyub Al-Ansariyani, bagaimana peristiwa itu berlaku, dan kemudian Nabi buat piagam untuk adanya persetujuan persepakatan dengan penduduk Madinah yang terdiri daripada berbagai-bagai bangsa sebenarnya. Ya, yang kita dapat lihat orang Arab, ada sebahagian orang Arabnya beragama Kristian. Ya, dan ada orang Yahudi, dan itulah dia yang telah dibangunkan Nabi, namanya Misak Al-Madinah, yang mengandungi berapa puluh isi itu. Tuan-tuan yang hati dan dikasihi sekalian, antara yang menarik ketika ulasan oleh Abdul Hasan Ali An-Nadwi dalam kes ini, iaitu untuk memberikan ketenangan. Bila cerita ketenangan ni, mungkin Prof Sharifah banyaklah maklumat tentang happiness. Saya kebetulan Ustaz saya buka tadi sajalah semak mencari maklumat, jumpalah indeks happiness dalam dunia. Nanti Prof Sharifah lebih panjang. Dan yang menariknya, negara kita jatuh ke nombor 70 tahun ni, 2020. 70? Hanya 70, Ustaz. Okay. Ustaz boleh bawa dalam poin Ustaz ni di mana-mana. Jadi kita ketinggalan di bawah Mongolia atas kita. Bayangkan Mongolia dan kita dikepit di bawah oleh Vietnam. Tak adalah kajian ni tak penting pun, hanya satu hiburan untuk kita baca lah. Ya. Kerana mungkin banyak perkara yang boleh dibaiki lagi. Kadang-kadang Barat ni buat kajian, masuk juga dalam Al-Hikmatu Dhallatul Mu'min anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Ya, Prof Sharifah kita banyaklah buat kajian, beliau hebatlah dalam analisis sebagainya. Ya, betul. Jadi nanti kita minta Prof yang akan ulas nanti. Jadi apa yang kita dapat lihat ketika, contoh dalam kaitan yang lain, kata Dr. Tariq Suhaidan, ketika negara Barat mereka berjaya menjatuhkan kerajaan Andalusia, Spain Islam, itu Cordova, maka mereka melihat macam mana nak jadikan bangsa itu yakin kepada kepimpinan mereka. Maka antara mereka buat, mereka copy paste undang-undang yang terdapat dalam dapatan kajian mereka daripada orang Islam itu sendiri. Mereka ubah di mana yang mereka tak selari dengan kehendak hawa nafsu mereka, maka mereka kemudian akhirnya mereka sentuh sistem undang-undang yang dahsyat, hebat. Dan kita lagi belajar undang-undang mereka. Kata Muhammad Abduh, sebenarnya kalau kamu lihat undang-undang British ini adalah yang paling dekat dengan undang-undang Islam, kerana mereka terlalu banyak mencedok daripada Islam sebenarnya. Kata-kata Muhammad Abduh ni dipandang dari sudut positif dan negatif lah. Ya, kalau positifnya, beliau membuktikan bahawa memang berapa puluh peratus, dekat 80% diambil daripada undang-undang Islam sebenarnya. Jadi apa yang menarik dalam kes Nabi kita SAW ketika berada di Madinah, Nabi nak menjadikan masyarakat di sana sehaluan dengan direction yang sama. Tujuan asas kamu berada di sini adalah untuk kamu berada di sini, kebahagiaan, kedamaian, keadilan dapat ditegakkan. Jadi kamu boleh berniaga, kamu mempunyai hak sebagai rakyat di sini, citizenship. Ya, kamu mempunyai peluang untuk maju bersama-sama, dan kamu wajib mempertahankan Madinah daripada serangan musuh-musuh. Jadi tuan-tuan yang hati dan dikasihi sekalian, inilah dia asas kepada kekuatan masyarakat Madinah, salah satu daripadanya. Dan para sahabat pula sentiasa dihiburkan. Kalau ayat ni mungkin ada yang lebih tepat, para sahabat ni sentiasa dihiburkan dengan destinasi akhirat yang begitu jelas dalam minda mereka.
berbekalkan kepimpinan Nabi SAW sebagai pemimpin yang terhebat, kata juga Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dan kitabnya Rahikul Makhtum. Maka ini antara gagasan penting untuk menjadikan masyarakat Madinah itu masyarakat yang berwibawa dan kuat dan dihormati. Ya, ulasan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa dalam kes ini, di mana ada keadilan diberikan, maka akan ada prosperity, akan ada akan ada kemakmuran. Walaupun negara tersebut bukannya negara Islam. Seperti yang dapat kita lihat di barat pada hari ini, mereka ada undang-undang, maka undang-undang itu menjaga kepentingan ramai orang, maka adanya kemajuan, adanya kemakmuran. Tapi kalau negara itu mereka sibuk dengan slogan-slogan berbagai-bagai, tapi hak-hak individu dari sudut kebijaksanaannya, dari sudut apa dipanggil intelektualnya tidak dihargai, maka menjadi satu benda yang malang bagi negara tersebut. Apabila perkara-perkara sedemikian tak dijaga, maka tidak akan ada kemakmuran di negara tersebut. Ini kajian yang dibuat oleh Syekhul Islam lebih 700 tahun yang lalu, ya, dalam isu berkaitan dengan ahkam sultaniah, politik, kepimpinan dan perkara-perkara berkaitan dengannya. Jadi balik kepada kisah Nabi kita SAW tadi, yang boleh kita lihat dalam kehidupan pada ini, kita mesti memperkukuhkan undang-undang. Dan dalam rangka menegakkan undang-undang ni, kita tak mau melihat adanya ruang yang akan menyebabkan mudah untuk diambil orang peluang tersebut sehingga menganiaya golongan tertentu dan sebagainya. Ya, kalau saya pengalaman peribadi lah Ustaz Amri, mungkin Prof Sharifah pun boleh ulas. Satu ketika saya berpeluang pergi ke Jerman dalam satu delegasi kerajaan Malaysia untuk melihat pesta buku terbesar di dunia, di Frankfurt Book Fair. Jerman Jerman. Diadakan pada bulan 10 setiap tahun, tapi tahun lepas tidak ada. Tahun ni pun mungkin tak tahu lagi Covid sebagainya. Maka kerajaan di bawah MITI bawa delegasi penerbit buku Malaysia untuk pergi ke sana. Maka ketika saya berada di sana, saya melihat, bayangkan dekat dewan yang begitu besar, lebih besar, dari satu dewan ke satu dewan kita nak pergi kena naik shuttle bus. Kalau kita ada PWDC, dia ada 8 PWDC seperti itu. Kita nak pergi satu tempat itu kena naik kereta api, shuttle bus. Tak boleh jalan kaki, luas. Ni dewan Asia, dewan Afrika, dewan Arab, macam Middle East dan sebagainya. Tapi saya lihat kerja yang dilakukan oleh polis amat mengagumkan. Cermat, teliti, sistematik. Mereka akan randomly pergi tengok orang wajah lain. Dia datang dengan sopan santun, dia tanya, boleh tak tengok permit perjalanan? Padahal kita faham dalam delegasi itu semua orang datang untuk tujuan bisnes. Tapi begitu sekali untuk pemantauan, jangan ada warga asing datang ke negara mereka dan mengambil faedah daripada apa yang ada. Tapi adakah perkara semikian boleh kita jalankan dalam konteks negara kita sebagai contohnya? Kita tak kisah melihat orang Islam berniaga, orang Aceh ke Bangladesh ke, mereka berniaga, mereka orang Islam. Tapi dari satu sudut yang lain, kita melihat tak aspek-aspek yang boleh memberi satu bahaya kepada negara kita dalam konteks lain. Penyakit contohnya, gaya hidup, lifestyle yang mana mereka boleh, sebahagian mereka mengamalkan gaya hidup membuang sampah di mata-mata, mengubah dan sebagainya. Adakah benda ini, maknanya saya dari sudut undang-undang tu ada tindakan yang bersungguh-sungguh tak untuk mengatasi benda seperti ini? Kalau kita tengok dalam konteks Kuala Lumpur sendiri sebagai contohnya. Jadi jangan sampai ada satu istilah mengatakan anak sendiri mati kelaparan, apa dia? Anak kera di hutan disusukan. Jadi orang lain mendapat peluang, tapi rakyat sendiri ditindas sebagainya. Jadi benda-benda seperti ini mesti dipantau, dikawal selia untuk menjadikan bandar ini benar-benar bercahaya. Kerana seperti yang digambarkan tadi, bercahaya itu datang daripada insan yang menghidupkannya. Bukan daripada banyaknya lampu, tapi dari sudut pelaksanaan, dari sudut manusia yang berada di situ dalam indeks happiness yang gembira, seronok, tidak tertekan, mereka dapat buat satu dan menyumbang kepada negara sebagai contohnya. Kalau kita baca dalam satu majalah ekonomis diceritakan bahawa orang tua yang berada di Australia antara negara top 10 dalam indeks happiness ni, orang tua yang telah pencen, askar contohnya, dia akan duduk di taman-taman untuk melihat botol dan dia segregatekan botol, ini botol ni tutup, sampai ke tahap macam tu. Bila dia tanya kepadanya, apa yang uncle buat ni, dia kata bahawa saya duduk kat sini sebab saya adalah citizen Australia yang banyak mendapat berkat, istilah kita lah, dapat blessing daripada negara ni, bagi saya macam-macam. Sekarang saya nak kembalikan apa yang boleh saya buat. Jadi ke peringkat seperti itu. Tapi kita kenapa tidak ada sense of belonging yang macam tu? Jadi sebaliknya kita akan melihat orang untuk merosakkan lagi ataupun mencuri benda-benda yang ada sehingga merosakkan, mungkin besi diambil kerana tidak adanya kesedaran. Mereka tidak rasa apa yang dimaksudkan sebagai sense of belonging, rasa cinta, rasa seronok, rasa terhutang budi. Jadi seperti itu. Kenapa persoalannya? Adakah kerana isu
misak yang seperti Nabi adakan di Madinah ini yang berjaya menjadi satu payung menaungi semua penduduk di sana, sehingga mereka merasakan mereka part of the organisation, society, dan mereka menyumbang kebaikan, sehingga semua jadi cinta kepada Madinah itu. Ya, sampai Nabi berdoa, Allahumma ja'al Madinah ahab ilaina min hubbina li Makkah atau aksar, macam tu lebih kurang doa Nabi kita dalam Sahih Muslim. Jadi ini perkara yang perlu kita tekankan, jangan sampai istilah tadi disebut orang, anak sendiri mati kelaparan, anak kera di hutan disusukan. Jadi ini perkara yang kita kena tekankan, kena ambil peduli, ambil berat, dan lihat supaya dapat selesaikan. Masa banyak Datuk, yang apa yang saya tertarik bila Datuk sebutkan Malaysia berada di tahun ke-70 maknanya kurang happy juga. kena memperbanyakkan happy lah. Ni dalam globaleconomy.com. Yep. Dan juga saya juga teringat yang kajian yang mengatakan negara yang paling mempraktiskan dan juga sebagai paling Islamik, New Zealand. Sebuah negara bukan Islam tapi mengamalkan ciri-ciri yang ada pada Islam itu. Jadi mungkin juga boleh kita kaitkan mengapa yang Datuk akan sebut tadi, termasuk jugalah New Zealand, mengapa mereka boleh mempraktiskan apa yang telah diajarkan oleh orang Islam, dan juga ilmu yang pertama sekali yang mengajarlah orang Islam. Tapi kita lihat yang mempraktiskan itu juga lah orang bukan Islam. Mengapa? Yang itulah kita akan tanyakan pula kepada Prof. Sebelum itu sekali lagi saya ingin ingatkan juga kepada sahabat-sahabat maya kami, sekali lagi sila tagkan, sila sharekan FB Jawi ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain, dengan asbab kita share ni, dengan asbab kita tagkan kepada sahabat-sahabat juga merupakan sebagai satu yang dianggap sebagai wifi kita bila kita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti, insya-Allah. Juga dianggap sebagai satu amal kebaikan, walaupun kita tag saja. Ya, kita tag sebab kadang-kadang orang tak boleh nak menyampaikan ilmu, dia hanya pandai tag saja. Tag sahabat-sahabat, perbanyakkanlah tag nama sahabat-sahabat kita yang lain, ya. Baik. Kalau kita lihat apa juga Prof, ilmu ni dia nak bermula daripada keluarga. Kok mana pun dia datanglah, sumbernya adalah kepada keluarga, peranan ibu dan juga peranan ayah. Jadi kalau kita hanya adanya sistem yang canggih, bas yang besar, bas yang canggih, dan juga hari ni orang bercakap dengan blockchain sebagainya. Tapi kalau dalam rumah kita ni tak boleh nak membangunkan, tak boleh nak mencahayakan mereka ini, bagaimana nak membangunkan sebuah kerajaan yang cukup besar yang kita idamkan itu? Jadi bagi pandangan Prof, apakah peranan yang dimainkan yang seharusnya dimainkan dalam kerajaan kecil ini, sebuah keluarga nak mencapai sebuah negara yang mempraktiskan, yang beramal dengan ajaran Islam tadi, Prof? Betul, Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz Amri. Inilah yang disebut sebagai Madrasatul Ula. Sekolah pertama kita sebelum kita keluar kepada sistem sekolah yang ditetapkan oleh orang lain. Sebab itu ada yang menyebutkan kata-kata yang menariklah, seperti al-ummu madrasatun iza a'dadtaha a'dadta sya'ban tayyibal a'raq. Mak ni dia macam sekolah, kalau dia preparekan anak-anak dalam sekolah dia tu dengan bersungguh-sungguh, mak abah menyediakan anak-anak ini dengan baik dalam sekolah dia ni, dia ibarat menyediakan akar yang baik untuk pokok itu tumbuh subur. Ya. Jadi ini pun satu perkara yang kita perlu ingat-ingatkan kembali, terutamanya dalam zaman-zaman sekarang ni, zaman-zaman PKP ni kan, zaman-zaman di mana anak-anak kita semua ada depan mata. Kebanyakannya ni lah anak-anak ada depan mata. Tapi kadang-kadang bila anak-anak ada depan mata pula, dia jadi isu lain pula. Dia jadi isu tegang, dia jadi isu stres, dia jadi dulu anak tak ada, kita rindu, kita apa semua. Kita kata kita tak nampak lah sekolah punya kerja lah, asrama punya kerja lah, anak balik berapa lama aja anak duduk dengan kita pergi sekolah, balik sekolah. Sekarang dah tak pergi sekolah, semua online depan mata. Isu lain pula timbul. Memang isu tak tenang ini sekarang ni menjadi satu perkara yang sangat besar. Isu cabaran. Isu tentang KRT, bukan kemahiran rumah tangga, Ustaz. Keganasan rumah tangga. Ganas KRT.
kalau tengok hotline talian kasih, 29 hari masa PKP 1.0 dulu, 29 hari lepas PKP berapa separuh daripada talian tu 408 aduan tu adalah kerana KRT, keganasan rumah tangga. Sama ada keganasan fizikal ke atau keganasan emosi ke. Ini sangat membimbangkan kita. Dalam kita cakap dulu anak-anak tak ada, dia pergi sekolah, kita pun kerja balik quality time berapa jam je. Sekarang bila dah ada pula kat rumah, kita berantakan. Isu penderaan, ini kita bimbang. Isu penderaan, isu tak peduli, isu ialah antara perkaranya ialah kerana kita stres. Mana aku nak kerja, mana aku nak tengok anak aku, mana aku kena buang kerja, mana yang aku makan, kita makan gaji tahan, orang yang kerja sendiri duit tak masuk, apa semua. Pening memang ya. Bahkan kalau Datuk sebut tadi pasal indeks happiness, indeks kegembiraan, kita sendiri masyarakat kita boleh tengok bernama.com 1 bulan 1 2021 yang bulan Januari baru ni. Tahun ni. Boleh semak kita ada indeks kerisauan nasional pula. Indeks kerisauan nasional. Go and find it. Daripada indeks itu dikatakan oleh pengkaji ini dengan all the indicators lah, apa indikator yang menunjukkan kepada kerisauan itu, keadaan kita berdasarkan kepada laporan 1 bulan 1, maknanya tahun lepas punya kajian menunjukkan bahawa masyarakat kita berada pada 0.79, skalanya 1 takuk aja jatuh kepada 0.80 adalah kerisauan yang melampau. Kita 0.79. Takut 1 je lagi turun akan kepada kerisauan yang melampau. Jadi kita harus juga mengingatkan diri kita balik ni tentang ajaran-ajaran Islam. Sebab bila kita terdapat nak kawal kita punya kerisauan, semayang tak khusyuk, tengok muka anak, geram, isteri pun tak boleh nak perform. Ini sangat bahaya tanpa kita sedari. Apakah pendekatan-pendekatan kita? Inilah pendekatan Islam yang nak menawarkan negara kita ini. Jangan kita kesampingkan. Sebab itu kita selalu mengingatkan kepada masyarakat kita, cerita kita ni adalah cerita yang Allah uji di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Misal kata, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Dia mulakan ayat itu, Allah akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Dia start dengan al-khawf, takut. Inilah kita, boleh tak aku buat ni nanti, mampu tak aku ni, ada tak makan esok hari, esok anak aku macam mana ni, tak pergi sekolah ni, macam-macam kita punya ketakutan tu. Yes, we got reasons. Tapi dalam masa yang sama kita perlu ada sifat tenang terlebih dahulu, dalam masa yang sama berusaha bersungguh-sungguh untuk membangunkan keluarga kita. Di samping itu pemerintah kita, negara kita menyediakan pelbagai sistem dengan usaha-usaha di peringkat negara kita. Ini sangat penting. Bahkan zaman Nabi SAW disebutkan tadi, memang hidup itu ada sistem. Dia sediakan darul hizbah, dia sediakan darul ad, yang mana di situ kalau ada aduan, ada apa, orang menyampaikan dan itu diselesaikan. Itu yes, kita tak menafikan itu, Ustaz kan. Tapi sekarang ini dalam konteks hari ini, apa yang nak saya tekankan itu ialah baliklah kepada rumah tangga kita. Kita tengok anak keluarga kita yang mana di dalam di PKP ini ada hikmahnya. Kita dapat bermesra, kita dapat bermanja, kita dapat nasihat menasihati, kita dapat tegur menegur anak-anak kita, ya, yang dulu duk asrama, yang duk sana sini lama, hari ni depan mata umi abang, banyak benda kita nak ngajar masak, nak ngajar berjemaah, nak ajar pesan, macam-macam boleh. Grab this opportunity. Ini perkara yang baik. Jangan sampai kita jadi tiga jenis adalah orang dengan ada. Adanya kita macam tak ada. Ada macam tak ada. Tak ada beza dulu masa tak PKP dengan masa PKP. Sama aja, bahkan lebih teruk. Ada macam tak ada. Dua, ada menyusahkan aja. Kalau boleh biarlah, pergilah semua orang tak nak pandang. Ini pun kita bimbang juga. Ada menyusahkan. Yang ketiga, adanya kita, adanya abah, adanya umi, adanya anak-anak. Ya Allah, mereka ini menggembirakan kita, mereka ini menenangkan kita. Banyak kita dapat salurkan didikan-didikan kita kepada mereka. Inilah yang diingatkan juga oleh Pak Hamka. Kalau sekadar hidup,
kera di hutan pun hidup. Kalau sekadar kerja, kerbau di sawah pun membajak. Jadi Kerja kalau juga, sekadar berkeluarga, semua orang sampai masa dia akan berkeluarga. Jadi kita nak tarik keluarga kita kepada keluarga yang dipuji oleh sahabat-sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Rasul sallallahu. Ada riwayat mengatakan mereka menyebut ma raaitu ahadan arhamu bil ayal min Rasulillah sallallahu. Aku tak pernah tengok orang sebaik Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ahli keluarganya. Dia juga pemimpin, dia juga qadi yang menyelesaikan masalah, dia juga yang menentukan strategi perang. Tapi bila balik rumah, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang baik dengan ahli keluarga. Abah laksanakan sifat kepimpinan abah dengan ahli keluarga. Pastikan bah, jangan kita balik bontang saja bah, tak peduli anak, tak peduli isteri bah. Ada makan, tak ada makan, sakit ke pening ke buat tak tahu, jangan bah. Kita laksanakan tanggungjawab kita. Umi pun begitu juga, semua main peranan. Sebab ada riwayat mengatakan man aradallahu bi'abdin khairan adkhala rif ala qalbi ahli baiti. Kalau Allah nak bagi baik kepada seseorang itu, Allah akan berikan rifq, perasaan kasih sayang, perasaan ambil berat, perasaan cakna. The moment Allah inject dalam hati kita perasaan kasih sayang, cakna, ambil berat hal ehwal keluarga, di situlah titik Allah nak beri banyak kebaikan kepada kita. Sama seperti kita berada dalam majlis ilmu ini. Bila Allah berikan kepada kita minat untuk dengar, minat untuk meneruskan pelajaran, mengingatkan diri kita yang alpa, saya sendiri, sebab itu disebut dalam hadis baginda Rasulullah SAW, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Muttafaq alaih. Siapa yang nak dapatkan kebaikan, Allah berikan dia kefahaman yang mendalam tentang agama. So kefahaman mendalam tentang agama itu menjadi mafatih al-khair, kunci kepada kebaikan-kebaikan. Begitu juga keluarga. Buat baik kepada keluarga tu, liman ja'ala fi yadihi mafatih al-khair. Berjaya orang yang pada tangannya itu kunci kebaikan. Dia buka kebaikan. So jadilah dalam ahli keluarga kita orang-orang yang mengambil berat tentang hal ehwal keluarga ini. Paling tidak dalam komunikasi, terutama dalam keadaan-keadaan stressful ni, kita faham. Umi dia juga cikgu, dia juga anak-anak belajar. Nak kena ajar semua nak kena lagi. ada laptop ni 3-4 orang sekaligus. Yes, kita faham memang. Umi juga kerja dalam masa yang sama, sekejap lagi nak pergi hantar siapa anak beginilah pula ke apa semua kan. Bos bagi arahan tak kira, dah nak maghrib pun bagi arahan juga, kecuali pengarah jawi. Bagi arahan sebab dah lagi. tak ada Tengah live bagi arahan bagi. sebab tak ada time waktu kerja dah kan, dah tak betul. kira dah tu kan. Jadi kadang-kadang orang stressful ni kan, jadi kita kena ingatkan diri kita balik bahawa kita melaksanakan seberapa mampu kita dan jaga antaranya komunikasi. Antara 5 komunikasi, just a short one, Ustaz, dia dalam masa kita yang sangat singkat ini. Ini is like a must kepada kita lah, terutama orang Islam, yang mana kalimatut thayyibatu sadaqah, perkataan baik jadi sedekah. Al kalimatut thayyibatu ka sadaqatin, perkataan yang baik, ayat Allah Subhanahu taala, kalimatun thayyibatun ka syajaratin thayyibatin asluha sabitun faruha fis sama. Perkataan yang baik itu adalah seperti makanan kepada pokok yang memberikan kesuburan akar kepada pokok tu. Jangan lupa perkataan-perkataan yang baik dalam ahli keluarga kita. Saya sebut very quick kan, saya kata tadi 5 daripadanya. 1, mak, abah, anak ni always kena ada selalu bagi saya. Sebutlah tanya khabar Ustaz, tanya khabar. Terpulang orang KL, orang KL tanya khabar macam mana kan. Kadang kita tanya 2 patah aja, tak mesti panjang. Dia tanya 2 patah aja. Awak okey? Hari-hari mesti tanya. Wajib tanya, awak okey? 2 je. Orang KL tak cakap awak kan, ni orang Johor awak. Orang KL kata apa, kalau suami isteri ikutlah ayang ke baby ke, dah 50 ke baby pun baby lah. Awak okey? Maknanya tanya khabar. Kerja macam mana? Kalau nampak muka sogol, kau nampak diam lain, kan kita boleh tahu dah hari-hari nampak depan mata kita. Mesti tanya, awak okey? Yang keduanya,
mesti kalau kita nak tenangkan hati kita, kita nak bahagiakan keluarga kita, appreciate them, hargai mereka, sebut terima kasih lah, dah bawa balik macam-macam ke apa ke, tolong buka pintu ke, tolong masak ke apa-apalah. Anak-anak, mak abah mesti ni ustaz cakap dengan abah terima kasih, Terima kasih. dapat secong kopi, terima kasih. Terima kasih. Apa je pun kena ucap. Kita terima diajar kasih. jazakallah khairan lagi tambah. Ya, Allah beri kamu kebaikan yang banyak. Terima kasih mesti. Tersilap, terlepas cakap, ada tak kena, muka tertarik lebih masam. Apa benda masak tak berapa nak sedap. Maaf, sorry, maaf. That's it. Mesti maaf. No doi, no ego, no emo at this time. Control, berapa boleh control. Jangan nak ego nak cakap minta maaf pun susah sangat. Maaf mesti biasa. And then yang keempat, beri salam. Ini paling penting. Assalamualaikum banyak-banyak ni mesti penting. Dan yang kelima, ucaplah apa-apa perkataan yang boleh menyenangkan orang. Kalau kita sebut dia dengan nama sayang ke adik ke apa ke, sebutlah maknya ke apa, sebut perkataan-perkataan sayang. So ini perkataan-perkataan pendek tapi boleh memberikan cahaya dalam rumah tangga, insya-Allah. Sekadar itu saja ustaz. Alhamdulillah, Tampun, maaf. ada 5 tanya khabar. Terima kasih, maafkan, dan juga beri salam. Beri salam, sayang. Masuk juga sayang. Sayang. Kena amalkan lah, kena amalkan. Wajib kita kena amalkan 5 pemula ni. Kena kerap bertanya khabar. Maksud jugalah kena sentiasa ucapkan ribuan terima kasih apa pun jugalah, walaupun kejahatan yang diberikan, kena ucapkan jugalah terima kasih. Oh, jahat pun terima dan kasih. juga kena maafkanlah. Kena jadi seorang yang maaf. Jadi kepada sahabat-sahabat kita yang berada di luar sana, maafkan kami lah. Maafkan kami. Termasuk juga kena sentiasa memberikan salam. Betul. Yalah, salam ni kalau kita Assalamualaikum, ada orang hi, say hello, how are you, tapi yang paling baiknya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan. Termasuk jugalah kita mengucapkan sayang lah. Betul. Ya, sayang ni bukan hanya kepada isteri kita saja kan, Prof? Ya, betul. Anak kita, mak kita, kalau beri kita, sayang kepada orang lain boleh. Sayang pada orang lain tengok jangan sampai menimbulkan fitnah. Jangan menimbulkan fitnah. Yang tu juga kena berhati-hatilah. Baik. Jadi itulah yang intipati yang perlu digarapkan kita sebagai ahli keluarga. Yang hari ini kita lihat memang sebagaimana yang Prof sebutkan tadi, hanya 0.01% lagi letak kita akan terjerumus ke arah benda yang disebutkan sebagai kerisauan yang melampau. Jadi kita mengharapkan sahabat-sahabat kita tidaklah risau, sebab saya lihat dalam FB ni banyak juga yang memberikan respon yang cukup baik, yang memberikan cadangan yang tak sempat saya nak baca satu-satu ni sebab terlalu betul banyak sangat. Tapi apa jua pun juga kita mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat maya kita yang memberikan respon dalam FB ini. Kebanyakannya memberikan cadangan lah. Jadi saya tak sempat nak ni. Kita pun juga ada masa lebih kurang 10 minit lagi, Prof. SOP, jadi SOP juga haruslah kita kena patuhi. Apatah lagi jawi yang menganjurkan, kena wajib patuh lagi lah. Jadi ada lagi lebih kurang 10 minit. Jadi mungkin juga saya memberikan ruang 2 minit kepada Prof, 2 minit kepada Tok untuk kita nak simpulkan apakah yang boleh kita ambil, yang boleh kita applykan kepada kota yang bercahaya ni, yang dimaksudkan adalah di wilayah Persatuan sendiri, termasuk jugalah Putrajaya, termasuklah juga Labuan ini. Bagaimana rakyat-rakyat yang hidup di tiga bandar ini boleh mengambil apa manfaat apa yang telah kita bincangkan selama sejam ni. Betul? Silakan, Ustaz, Prof, saya teringat satu orang pujangga ataupun seorang yang bijaksana. Kalau tak silap saya, mungkin kalau tak silap Dr. Muhammad Iqbal, ini yang merupakan seorang pemikir Islam yang unggul, yang hebat. Beliau bercerita bahawa dalam kehidupan ni masa sangat singkat. Dia katalah di atas kapasitinya sebagai seorang yang sangat berpengaruh pada zaman beliau dulu, berapa puluh tahun lalu. Dia kata, aku berjuang di peringkat antarabangsa untuk mengubah macam-macam perkara berkaitan dengan sistem. Tahun-tahun aku lalui, tapi tak banyak benda yang boleh aku lakukan. Maka aku pun kecilkan skop maknanya amal makruf nahi munkar dan kerja yang dilakukan itu kepada peringkat negara.
dan aku telah memperjuangkannya selama bertahun-tahun. Aku lihat tak banyak benda aku lakukan, tapi masih banyak lagi penyimpangan, kekurangan yang berlaku. Aku mengkecilkan lagi skop pengorbanan ataupun perjuangan aku di peringkat masyarakat setempat, negeri barangkali. Maka aku pun habiskan bertahun-tahun juga, tak banyak benda yang boleh aku lakukan lagi. Dan aku pun melihat, rupanya aku pun memperkecilkan lagi skop, aku mulakan dengan diri aku sendiri. Kerana itu Nabi SAW bersabda, ibda' binafsika thumma biman ta'ul. Mulakan dengan dirimu dulu, kemudian barulah ajak kepada orang lain. Kerana itu Allah menyatakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi dalam hidup ni kita kena mulakan dengan diri kita sendiri. Seperti yang Prof Sharifah gambarkan tadi, pentingnya kita dalam komunikasi yang ditekankan tadi. Bahkan betul perkataan jazakallah ni saya terbaca dalam buku-buku berkaitan dengan hijrah Nabi SAW. Dalam Sahih Bukhari Muslim ada menceritakan. Bila Nabi telah menggalaskan tanggungjawab kepimpinan dan juga persaudaraan, makna keluarga angkat ketika mereka berada di Madinah, yang digambarkan tadi at-ta'akhi bainal muhajirin wal ansar, sampai Allah turunkan ayat waladzina tabawwa'ud dara wal imana min qabl yuhibbuna man hajara ilaihim wa yajiduna fi anfusihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allah puji golongan Ansar ini dalam banyak ayat, antaranya ayat mengatakan bahawa mereka begitu sayang kepada yang datang kepada mereka di kalangan Muhajirin yang tak punya apa-apa selain sepinggang sebagainya. Jadi lalu mereka beri kepada semua sahabat-sahabat Muhajirin ni apa sahaja mereka ada. Kalau bahkan sampai ke peringkat Sa'ad bin Rabi' berkata kepada kata-kata yang masyhur, berkata kepada Abdurrahman bin Auf, seandainya engkau minat dengan salah seorang isteri ku ini, maka engkau ambillah dia, nanti aku ceraikan, habis iddahnya engkau berkahwinlah dengan dia. Bahkan beliau juga dan juga beberapa orang sahabat Ansar juga turut menjadikan sahabat-sahabat Muhajirin itu bukan setakat keluarga angkat, malahan termasuk di kalangan mereka yang akan menerima pusaka kalau mereka kematian. Tapi Allah batalkan. Ya, wa ul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah, dan surah Al-Ahzab Allah tidak benarkan. Tapi penduduk Mekah yang datang ke Madinah ni akhirnya berjumpa dengan Rasulullah SAW dan mengadu kepada Rasulullah dengan berkata, wahai Rasulullah SAW, kami tak tahu apa nak buat lagi kepada orang Ansar, wahai Rasulullah. Semua kebaikan yang Rasulullah cakap semua mereka buat, tak ada satu pun mereka tinggalkan. Kami tak menemui orang yang lebih baik daripada mereka, wahai Rasulullah. Bersemangat wakil mereka berkata dengan Rasulullah, kami tak ada peluang nak dapat pahala. Mereka dah ambil semua pahala yang ada, wahai Rasulullah. Prihatin para sahabat ni dalam konteks buat amal soleh. Maka Nabi menjawab, sebenarnya ada bagi kamu ruang untuk membalas jasa mereka. Kerana dalam hadis yang sahih itu Nabi bersabda, kalau kamu tak ada benda nak ganti kebaikan-kebaikan itu, ucapkanlah jazakumullahu khairan. Faqad kafa'ahu. Maknanya bila kau kata begitu, kamu telah memberi kepadanya kebaikan yang sangat banyak. Maknanya pahala pun kamu dapat seperti mereka taburkan kepada kamu. Jadi ini yang Prof Sharifah maksudkan tadi, menarik sekali untuk kita mula mengucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih, belajar untuk ucap terima kasih. Saya sendiri pun amat kurang ucap terima kasih, Prof. Saya dengar mungkin anak-anak kat rumah boleh tengok katnya, abah kena ubah di abah sebelum cakap. Jadi tuan-tuan perempuan yang saya juga begitulah tu. Kena ubah nanti. Allah kena ubah kita ni. Jadi itu sebab agaknya Nabi kita Nabi mengajar kita kan untuk selalu berdoa kan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk menghayatimu, bersyukur padamu selalu dan baiki amal saleh aku kepadamu. Agaknya inilah hadirnya orang saleh macam Ustaz Amri, orang saleh macam Ustaz Sharifah yang dapat beri pada saya sebagai satu input yang sangat menarik, yang membantu saya untuk mengenali, mendekatkan diri kepada Allah lebih baik. Dan tuan-tuan yang hadir bersama pun tak ramai. Itu saya terdengar cerita seorang sahabat tau, masjid semua dah kosong. Ini sahabat yang saleh bercerita pada saya. Tak ada cerita bil munasabah je lah. Dia kata, Ustaz, saya jadi imam, saya pergi satu masjid dalam Kuala Lumpur, saya datang lambat subuh tu. Saya terlambat. Kami 3-4 orang je yang sembahyang kat situ. Bukan terlambat waktu, tak. Saya terlambat daripada biasanya dia datang sebelum azan. Tapi dia datang dah nak azan. Lepas tu, tapi pada pagi tu saya dapati tak ada orang lagi. AJK saya yang 5 orang tu pun belum sampai lagi. Hujan. Naik bergoma tuan-tuan. Tiba saya buka pintu, saya dengar orang mengaji dalam masjid. Saya cari di mana, tak jumpa. Ni diceritakan oleh Dr. Osman Khamis juga dekat Kuwait. Dan suasana macam ni, dia sembahyang berapa orang kat masjid. Tiba-tiba bila dengar amin, satu masjid berkumandang amin. Jin pun datang sembahyang. Macam ni. Jadi tuan-tuan, apa yang saya nak maksudkan sini, kita lumba-lumbalah buat kebaikan. Mulakanlah kebaikan. Walaupun dalam keterbatasan yang daripada ini,
Mudah-mudahan Allah beri pada kita limpah kurnia dan Allah angkat daripada kita balak ini dengan keadaan yang segera. InsyaAllah. Okey, Prof. 2 minit, Prof. 2 minit ya dari sekarang. Betul lah. Sebenarnya dalam keadaan kita hari ini, apa yang penting ialah kita teruskan perjuangan kita dengan kadar kita, kemampuan kita. Sehingga kan, kalaupun saya sebut 5 perkataan tadi as if it is a must kan. Kadang-kadang beratnya nak cakap sayang, kadang beratnya nak sebut, kadang tak terbiasa, dia tak mudah juga. Nak terima kasih macam tu kan macam tu, terima kasih. Kalau tak biasa memang tak mudah juga. Paling tidak kalau ada dalam kehidupan kita, keluarga kita, orang yang menghadapi masalah, kita boleh menjadi a good listener, alhamdulillah. Kita boleh menjadi orang yang boleh mendengar masalah, mendengar rintihan. Ni penting dalam komunikasi, Ustaz kan. Sebab kajian komunikasi menunjukkan dalam mendengar, membaca, menulis, bercakap. 4 benda ni dalam komunikasi kan. Mendengar, membaca, menulis, bercakap. Mana 4 ni yang contribute to higher degree of percentage? Yang paling tinggi adalah mendengar, 40%. Saya menulis ni 9% saja. 40% sebenarnya yang penting dalam komunikasi adalah kita mendengar. Sebab daripada mendengarlah kita akan dapat ilmu. Daripada mendengarlah kita, otak kita berfikir macam mana nak menyelesaikan. Kalau kita belum apa-apa dah mental block ataupun dah tak minat nak dengar, memang tak akan masuklah ilmu apa-apa. Sebab itu pertama sekali apa yang saya nak katakan ialah kita buat mengikut kapasiti apa yang kita mampu. Hatta kalau tak boleh bercakap, mendengar pun adalah sebenarnya peranan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Pokoknya kita nak bercakap dalam diri kita, apalah budi yang dapat aku taburkan. Apalah pengorbanan yang dapat aku lakukan. Sebab orang Melayu, kita diajar puisi Melayu, pantun Melayu menyebut bunga melati, bunga di darat, bunga seroja di tepi kali, hina besi kerana karat, hina manusia kerana tak berbudi. So hidup kita ni, apalah yang aku boleh buat, apalah yang aku boleh sumbangkan mengikut kadar kemampuan aku supaya yang baik-baik datang dalam kehidupan kita. Hanya share saja, betul pun juga boleh. Tak, ini mesti. Tolong share, subscribe, tag. So sangat tadi saya bergurau. Yang maknanya masih kita buatlah apa-apa. Yang penting juga adalah hati kita baik. Mudah-mudahan niat kita betul. Allah luruskan niat kita. Jomlah apa je yang boleh kita buat dan sumbangkan untuk keluarga kita, diri kita, masyarakat kita, pejabat kita dan negara kita keseluruhannya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah kepada kita semua. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih banyak Prof dan juga Atok atas perbicaraan kita pada malam ini atas tajuk Kota yang Bercahaya. Dan banyak ilmu dan banyak yang boleh kita manfaatkan daripada kedua-dua orang ahli panel kita pada malam ini ya. Jadi ialah kalau kita lihat sebagaimana yang Datuk sebutkan tadi, bercahayanya kelumpur bukan kerana lampunya, kukuhnya bangunan bukan kerana besinya, bukan kerana batunya, kerana jiwanya, kerana toleransi yang ada, kerana keakraban persaudaraan yang ada, yang dipasakkan, yang ditanam dalam jiwa-jiwa masyarakat yang berada di kota wilayah Persekutuan ini. Jadi saya itu saja yang sempat untuk kami kongsikan kepada anda yang berada di luar sana. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pihak kedua orang ahli panel, termasuklah kepada pengarah Jawi dan juga timbalan pengarah Jawi yang ada di sini, termasuk juga Imam Besar Masjid wilayah juga berada di majlis pada malam ini. Jadi saya rasa itu saja yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik itulah kelemahan-kelemahan kami. Apa juga ambillah yang terbaik yang dikeluar, yang diucapkan oleh kedua orang ahli panel yang telah kita kongsikan tadi. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.